السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat mengadakan kelas dan kuliah kita pada malam ini. Walaupun ada sedikit halangan, cuaca yang hujan, tetapi Allah Azza wa Jal memudahkan urusan kita pada malam ini. Kita masih lagi di dalam bab berhubung dengan hisab ataupun perhitungan amalan pada hari akhirat. Kita akan baca hadis yang dibawa oleh penulis kitab kita ini, dan kita akan tengok huraian dan ulasan yang dikemukakan oleh para ulama berhubung dengan hadis yang kita baca ini, insya-Allah. An Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بالشق التمرة atau kama qal. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita tengok sikit apa yang boleh kita ambil daripada hadis yang kita baca pada malam ini. Daripada Adi bin Hatim At-Ta'i, sahabat yang meriwayatkan hadis ni, nama dia Adi bin Hatim At-Ta'i. Siapa dia Adi ni? Dia asalnya Kristian, Nasrani, daripada suku kaum Ta'i. Maksudnya sebelum dia masuk Islam, dia ahlul kitab, Kristian lah. Sebab bila kita sebut ahli kitab, dia merujuk kepada Nasrani dan Kristian, Nasrani dan Yahudi. Quran kata lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Dan orang-orang yang kufur itu, mereka terdiri daripada
kelompok yang disebut sebagai ahli kitab. Maksudnya mereka yang diberikan, diturunkan kitab, Injil dan Taurah. Jadi Adi ni bukan sebarangan orang lah, dia ahli kitab. Dia Kristian. Ada satu cerita menarik tentang Adi ni. Dia cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ni juga boleh menjadi satu panduan untuk kita orang Islam. Memanglah hadis ni dia cerita tentang orang Kristian, tapi pengajaran dia boleh kita ambil, kerana ada unsur-unsur yang sama itu kadang-kadang dia masuk ke dalam umat Islam. Apa dia? Kita dengar Adi cerita. Ni kita nak kenal rawi hadis, sahabat yang cerita hadis ni. Kata Adi, dia kata ataitun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salib min dhahabin. Adi kata, satu hari ataitun nabi, aku pergi jumpa Nabi. Aku pergi jumpa Nabi. Menariknya kata Adi, ni cerita Adi ni, bukan cerita hadis kita ni, cerita Adi tu dulu. Wa fi unuqi, di tengkok unuq, di leher aku ni ada salibun min dhahabin. Ada apa? Salib. Apa ni? Cross. Itulah lambang salib tu. Min dhahabin, daripada emas. Duk tergantung. Kan orang Kristian pakai kan? Tuan-tuan tengok ada dia pakai cross tu. Untuk apa tu? Untuk protect daripada Dracula. Tengok tak? Tuan-tuan tahu tak macam mana Dracula tu jadi? Ada satu filem dia buat kan. Dracula tu dia asalnya king, prince atau king. Dia perang dengan Persian. Ngarut lah. Tak ada tahu. Cuma bila dia letak macam tu, Dracula takut. Dracula terbakar. Kita pun orang Islam kadang-kadang dia ada lah. Dia dengar bunyi apa dalam rumah, dia pegang Quran, dia buh dalam selimut. Sekejap lagi kalau hantu mai dia tunjuk Quran. Dia tak baca, tapi dia tunjuk. Ini mungkin pengaruh lah. Pengaruh cerita Dracula kan. Macam tu tuan-tuan tengok dia pegang Yasin, dia pegang Quran. Untuk apa? Untuk dia nak tunjuk kat hantu supaya hantu takut. Bila dia pegang Quran, dia pegang Yasin, hantu tengok, hantu takut. Tiba-tiba kita baca dalam Sahih Bukhari, hantu yang pergi hajak ayat Quran tu. Tak kalut. Kita tunjuk kan. Dengar bunyi apa, pegang Quran tunjuk. Hantu tu kata apa? Ni, ayat kursi itu pun aku ajak. Tak kalut. Orang kita dia baca tak mau, dia kira nak gantung, dia kira nak pelekat, dia kira nak buat azimat. Dalam Islam tak ada azimat. Man 'allaqa tamimah. Nabi kata man 'allaqa tamimah faqad asyrak. Siapa yang gantung tamimah. Ni tamimah, tangkal. Siapa yang pakai tangkal ni, tak kira lah tangkal apa, tangkal leher ke, tangkal lengan ke, tangkal. Man 'allaqa tamimah faqad asyrak. Siapa yang gantung pakai tangkal, dia telah syirik kepada Allah. Dalam hadis yang lain Nabi kata innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirk. Sesungguhnya ruqa, jampi mentera ni, semerah padi apa semua tu, wat tamaim, jamak apa plural kepada tamimah, tamaim.
syirik. Watiwalah, ubat pengasih. Jampi pengasih ni syirik. Pasal tu Islam dia tak ajak kita pakai tangkai. Rantai ke apa ke, tak ada. Ada orang asli dia pakai apa? Dia pakai apa orang asli? Rantai gigi boya. Gigi boya ke gigi shark? Tu yang gigi tu. Gigi tu untuk apa? Wallahu a'lam. Katanya kalau kita pakai rantai tu, kita terjun boya dia jadi respect. Dia tengok-tengok, ni geng kita. So kita tak ada, dalam agama tak ada. Dalam Islam antara perkara yang agama tentang, yang agama haramkan, apa dia? Sebarang bentuk unsur memberhalakan benda-benda ni. Tak ada. Sebab itu kita tak ada tangkai, kita tak ada rantai, kita tak ada gelang, tak ada. Sekali lagi saya nak sebut sikit, ada yang kaitan dengan ni. Baik. Nabi kata dekat dia apa? Ya Adi, itrah. Adi, cabut taubah. Nabi kata dekat Adi, cabut taubah. Islam dia tak ada benda-benda yang suci daripada bentuk barang ni. Saya tahulah sehari dua ni, taklah sehari dua amai lah duk kata tak apalah, biar-biar. Saya nak kata lagi lah. Dah kata-kata lah, kata lagi jangan. Tuan-tuan, ada tuan-tuan jumpa mana-mana hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa-apa benda, sama ada besar ataupun kecil, untuk sahabat pegang azimat atau bertabarruk. Tahu tabarruk? Pidu ambil berkat dengan benda tu. Ada atau tidak? Nabi buat satu benda, Nabi kata, Khalid perang mau bubuh ni dalam pakit, insya-Allah tak jadi apa. Umar, hampir mana-mana jangan tinggal benda ni. Tak kiralah buat pilah bentuk apa pun, bagi sebagai azimat, sebagai satu benda yang suci, satu benda yang kita mengambil berkat padanya supaya dia melindungi kita. Ada atau tidak? Tak ada. Islam tidak ada simbol dan lambang khas dalam agama ni. Bulan bintang tu bukan Islam. Bulan bintang tu nasi kandang. Saya punya ceramah, orang putih kata down to the earth. Saya tak suka hyperbola, bombastik. Tuan-tuan tak nampak. Sebahagian orang bila dia nak buat logo Islam, dia akan logo bulan, logo bintang, seolah-olah agama logo dia waktu tu. Tak ada. Taklah, saya tak katalah payah dekat-dekat PRU ni berkata tu nak tenyih parti tu. Tak, saya bukan parti mana. Semua parti tak ada masalah. Saya lama dah duk sebut kita parti apa? Gerakan. Tak gerak tak makan. Tapi kita Islam dia tak ada lambang tau. Dia tak ada, bila you Islam, inilah lambang Islam, inilah simbol Islam, inilah tanda, sign kepada Islam. Seperti mana orang Kristian ada salib, Cina, Buddha, setiap agama dia ada identiti dia. Dia ada satu benda yang dia kena bawa untuk proof kata dia agama tu. Tapi Islam tak ada. Lepas itu tuan-tuan ada apa dalam dompet? Dalam pakit tuan-tuan? Tuan-tuan pakai apa? Tak ada. Saya tak kata, tapi saya bimbang. Disclaimer awal-awal. Saya kira pemarah. Saya tak katalah, tapi saya bimbang. Apabila lambang yang kononnya dikatakan
capal Nabi tu telah dia pergi buat keychain. Capal, bentuk capal tu dia pergi buat keychain. Dia pergi buat something yang mana saya tengok tak semayang pun ada, yang tengok mak rempit, tengok kepada orang, Masya Allah. Tapi saya bimbang kita nak pergi kepada unsur keberhalaan tu. Mentakzimkan, membesarkan satu benda yang Nabi tak suruh. Bahkan di kalangan para sahabat yang mereka melihat kasut Nabi, mereka memegang Anas yang pegang kasut Nabi, yang jaga kasut Nabi, yang khidmat kepada Nabi. Tidak ada mata yang lebih banyak melihat Nabi daripada mata Anas. Dia pun tak buat kerja tu. Dia tak pergi ambil kayu, pergi ukiak, buat pahat-pahat apa semua. Nabi tak ada dah. Ni kasut Nabi, hampa pegang lah, jangan duk pergi tinggal tang mana. Anas tak buat. Tiba-tiba kita pergi buat keychain. Dan orang beli, tuan-tuan, dalam banyak-banyak benda. Tuan-tuan pergi Langkawi, beli keychain. Pasal apa? Pasal dia Langkawi. Kita pergi mana-mana tempat, kita beli keychain. Di atas apa? Di atas tempat tu. Tapi apabila orang beli keychain yang kononnya logo tu, orang beli di atas dasar agama. Pasal tu bila kita tanya, pasal apa you pakai benda ni? Tuan-tuan, kalau kita nak buat duit, kita boleh je. Tambah macam kita pandai menega sikit ni. Kita pun duk cari produk. Apa aku nak jual? Tuan-tuan pun tunggu. Nanti saya keluar produk, tolong sokong. Cuti 2-3 hari ni bukan cuti pergi mana, cuti duk cari produk nak jual apa. Orang pergi letak keychain dalam kereta, pergi letak dalam rumah. Cuba tanya, apa sebab awak beli benda ni? Apa sebab awak pergi simpan benda ni? Dia akan kata apa? Barakah. Saya tengok bagus orang perempuan, tapi saya tengok yang banyak duk pakai beg ni orang lelaki-lelaki. Pi kata mana beg capal, masuk dalam kedai nombor ekor, nak beli nombor ekor pun beg tu. Orang perempuan saya tengok tak ada. Depa jenis apa? Nilova apa semua tu okeylah, tak apalah. Rizal Man punya beg pun boleh belilah kan. Bagus Rizal Man, kadang-kadang dia pun tak jual agama. Bukanlah saya nak komen pasal nama tu sama, tapi saya nak habaq kata bagus dia tu. Tak jual agama. Yang kita orang pergi beli pasal apa? Pasal lambang tu. Orang beli bukan kerana material tu, bukan kerana brand tu, tapi kerana lambang tu. Siapa yang kata lambang tu ada berkat? Soalan tu dia kena jawab dulu. Dan bila kita cakap benda ni, orang nampak, orang dengar, orang marah pasal apa? Bukan kerana nak pertahankan Nabi, bukan kerana nak pertahankan sunnah, tapi kerana apa? Kerana mengganggu bisnes dia. Maka tuan-tuan, Nabi kata itrah, cabut, lempak wang. Dan Nabi tak kata pula hampir buang salib tu, hampir ukiak bulan, hampir ukiak bintang, hang ganti hok tu. Tak. Tuan-tuan faham tak? Nabi tak kata Adi, hang pergi buang salib tu. Kita bukan salib, kita bintang, hampir ukiak bintang, hampir ukiak bulan 786 hang gantung. Yang tu kita. Tak. Maka saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, kita besarkan apa yang Allah dan Rasul besarkan, dan kita tak ambil berkat benda yang Nabi tak kata benda tu berkat. Tak payahlah keychain lain pun banyak. Keychain Doraemon pun boleh, keychain Minion pun boleh, daripada keychain capai. Boleh. Baik. Hadirin mukminin. Saya tu mufti kata apa?
Kalau kita depa duk buat kapal, kita buat nanti. Dulu buat dah. Apa dia? Unta. Bank mana buat? Arab, Malaysia buat unta. Itu kira betul sunnah. Nabi naik unta. Maka siapa yang selain daripada M-Bank, tak sunnah. Pasal yang tu bank apa? Arab bank kan? Dulu Arab punya bank apa? Logo apa Arab? Arab bank, logo unta kan? Nampak? Tak ada. Unta ke, kuda ke, yang ni haiwan, bukan benda yang Nabi besarkan. Baik. So Adi cerita hak tu lah. Saya sebut sikit tuan-tuan. Sambung. Baik. Tahu nak Adi kita? Okey, cerita Adi ni. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laysa bainahu wa bainahu turjuman." Setiap daripada manusia ini, dia akan berdiri menghadap Allah Azza wa Jal pada hari kiamat untuk dihitung segala amal perbuatan dia. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara hamba itu dengan Allah turjuman. Turjuman ni apa? Perantara. Maksudnya kita akan berdiri esok di hadapan Allah Azza wa Jal. Kita dan Tuhan. Tak ada orang yang ketiga. Tak ada pihak yang ketiga. Di dunia mungkin kita ada pembela kita, pendokong kita, peguam bela kita, juru cakap kita, kan? Di dunia mungkin ada orang akan pertahankan kita, penyokong kita, juru cakap kita. Dia akan defend kita. Tetapi di hadapan Allah esok, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Dia dan Tuhan. Maksudnya dia akan jawab di atas segala tindak tanduk dia, perkataan dia, perbuatan dia. Yang dia buat dan dia kata itu, dia bertanggungjawab. Masa tu tak ada dah pasukan pembela ke, tak ada dah mai orang nak tolong ke, tak ada. Hatta ahli keluarga pun tak ada. Hang jaga, aku balik abang kat pak aku. Yang lagi sorak dia kata, hang jaga, aku habaq kat bini aku. Lagi sekan. Dia bangkut bini dah. Kita angkut geng ah. Tambah dalam kehidupan dunia ni kita pergi mahkamah. Pasal ni mahkamah. Kita akan berdiri di hadapan mahkamah yang paling agung, Tuhan yang Maha Adil. Masa tu ada tak siapa-siapa kita nak hire peguam bela, mai tolong. Sat lagi kalau Allah Taala tanya apa-apa, tolong jawab Ustaz. Macam mana benda tu saya buat, tolong jawab Ustaz. Kalau yang peguam bela hebat sikit, mungkin kita dia terlepas. Kan? Hatta anak-anak kita pun, oi, sakan juga peguam bela dia apa? Mak dia apa? Pertuduhan dibaca, tak dan kita nak baca pertuduhan peguam bela jatuh hukum lah. Pak hang pun sama. Habis. Tak ada kita apa. So kita nak habaq esok, kita dengan Allah Taala ya. Kemudian tuan-tuan, dia sambung lagi hadis ni. Sekali saya sarah. Dia kata apa? Dia kata fayanzuru ayman. Bila dia berdiri tu dalam keadaan dia takut. Okey tuan-tuan. Orang bila dia takut ni, dia akan buat apa? Dia akan beralih rata. Pasal tu kalau kita nak tahu orang tu buat salah, dia tak berani nak tengok depan. Dia tak berani nak bertentang mata. Tuan-tuan kalau cakap dengan suami ke, cakap dengan apa ke, salah satu psikologi kita nak tahu kata dia ni buat salah, dia akan tunduk ataupun dia akan beralih belah lain. Dia cakap dengan kita tapi dia beralih belah lain. Tak buat ah, saya tak buat ah. Lagi satu tuan-tuan, bila kita beralih ni, kita beralih buat apa ni? Pasal dalam hadis ni dia kata fayanzuru ayman wa yanzuru ash'am.
dia tengok belah kanan, dia tengok belah kiri. Satu di kalangan ulama, depa kata tengok kanan, tengok kiri tu tengok apa? Tengok nak cari orang nak tolong pelepah. Macam kita bila kita salah, kita duk cari siapa nak boleh tolong aku kita akan beralih, hang tolong hak. So bila kita salah, tabiat insan, manusia ni bila dia salah, dia akan tengok kiri kanan. Inilah suasana yang Nabi gambarkan pada hari kiamat, dalam keadaan kita bangkit seorang diri. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Quran kata hari tu tak ada siapa boleh nak tolong, tak ada siapa boleh bela, tak ada siapa boleh selamatkan kamu, hampa dan diri hampa. Masa tu kita kalut. Kita tengok kanan, tak ada orang nak tolong. Tengok kiri, tak ada orang nak tolong. Sekali kita akan sebut apa kita nampak. Yang kedua, dia tengok kanan dan kiri tu kerana dia nak selamatkan diri dia. Tadi dia nak cari orang nak tolong dia, yang kedua dia nak selamatkan diri dia. Malangnya dalam hadis Bukhari, bila dia beralih belah kiri, dia nampak neraka. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat ni dia kata illa ma qaddama, dia tengok belah kiri, apa yang telah dia lakukan di dunia, amalan yang dia lakukan di dunia itu ditayangkan daripada dosa dia. Orang yang nak main tuntut hak, semua duk tunggu. Dia belah kiri tak lepas, dia tengok belah kanan tak lepas, dia tengok depan, tilqa, bila berhadapan dengan dia apa dia? Neraka. Dalam riwayat Bukhari lagi berat, dia tengok kanan illan nar, dia tengok kiri illan nar, dia tengok depan nar, kiri kanan depan neraka. Tak ada harapan untuk dia selamat. Ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nar. Nabi kata fattaqun nar. Nabi kata takutlah oleh kamu semua kepada neraka. Macam mana? Nabi bagi satu solution, Nabi bagi satu panduan. Kamu kena takut dengan neraka yang tidak ada manusia yang selamat daripadanya. Dengan apa? Bisyikit tamrah, dengan kamu sedekah walaupun dengan sebelah tamar. Dalam banyak-banyak amalan yang Nabi boleh sebut, dalam banyak-banyak ibadat yang Nabi boleh habaq, Nabi kata apa? Ittaqun nar. Hampa kena takut dengan neraka. Hampa kena selamatkan diri hampa daripada neraka. Hampa kena halang neraka daripada sambar hampa. Dengan apa? Bisyikit tamrah, dengan sedekah. Amalan yang paling besar sedekah. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Suratul Munafiqun ayat yang ke-10. Tuan-tuan duk baca kan? Orang yang mati ni, bila dia nak balik ke dunia, dia nak buat apa? Agak-agak tuan-tuan lah, kalaulah tuan-tuan diberikan peluang dan Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, dalam banyak-banyak ibadat yang disyariatkan, yang disuruh, hanya ada satu saja yang orang mati minta. Allah kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Quran kata wa anfiqu mimma razaqnakum. Hampa pi bagilah sebahagian daripada apa yang Tuhan bagi pada hampa. Ni Quran habaq awal ni. Quran kata wa anfiqu mimma razaqnakum. Perkataan yang Allah guna min
Maknanya dia tak suruh bagi semua. Min ni maksud apa? Untuk menunjukkan sebahagian daripada harta hampa tu hampa pergi bagi. Dan Allah telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya sebelum bila Tuhan kata pergi bagi. Bila last? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Di antara jarum iblis ni, apa dia? Iblis bila dia masuk pada manusia, antara jarum yang dia campakkan dalam diri kita ni, panjangnya angan-angan. Pasal itu dalam satu hadis Nabi biasa lukis kotak. Nabi buat rajah lukis. Kau orang kata lah ni panjang-panjang sangat tulis, boleh tolong lukis. Nabi lukis dah. Nabi lukis satu kotak segi 4 tu, lepas tu Nabi garis. Banyak garis tu yang terkeluar daripada dalam kotak, dia terkeluar pergi luar kotak. Dalam dia terkeluar, Nabi garis. Nabi kata yang apa? Yang border ni ajal. Yang garis banyak tu angan-angan. Yang satu line tu ajal. Satu garisan tu ajal. Yang banyak garis tu angan-angan. Maksudnya apa? Manusia ni tabiatnya angan-angan dia banyak. Sebab itu Nabi kata sebelum sampai untuk dia capai, dia penuhi angan-angan itu, yang sampai dulu apa? Ajal dia tu dulu. Nabi kata oleh kerana garis tu banyak, tengok garis tu dia kena apa? Sebelum sampai kepada hujung garis tu, dia dah tempuh mati itu dulu. Pasal itu ada peribahasa Arab, at-ta'jil lissu zaman. Tangguh ini lissu, pencuri kepada masa. Sikap bertangguh ghalib ni lissu zaman, dia pencuri kepada masa. Kita duk tangguh-tangguh, dia curi, cerah, mati, tak dan. Quran kata min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hampa kena sedekah sebelum sampai kepada hampa mati. Sebab apa? Kerana Quran sebut di hujung tu, Quran kata bila sampai ajal muhtadir, bila dia nazak, bila dah terbuka hijab dia, bila dia dah nampak di hadapan dia itu kematian, masa tu laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, akhartani, aku minta delay, tangguh sikit. Tahu mana kata minta sikitnya? Ajalin qarib. Dia tak guna ba'id, dia guna qarib. Dia kata minta sat dah. Soalan yang ditimbulkan di kalangan ahli tafsir apabila tadabbur ayat ini, kenapa mereka minta hidup? Mereka minta untuk apa? Forward, untuk apa? Mereka nak bangkit, nak pergi mana? Ada benda lagi yang mereka tak makan, ada benda lagi yang mereka tak pi, ada benda lagi yang mereka tak buat. No. Fa'asaddaqa. Tu dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu apa yang sangat diminta, yang sangat diharapkan, yang menjadi impian kepada orang yang dah mati, fa'asaddaqa. Mereka minta supaya Tuhan delaykan ajal itu, supaya mereka boleh untuk memberi sedekah. Tapi Quran kata tak boleh. Nampak tak besar sedekah? Saya sebut pasal sedekah tu, pasal hadis tu kata bila dia tengok belah kanan dia tak lepas, dia tengok belah kiri dia sangkut, dia tengok depan neraka, tiba-tiba Nabi sebut satu jalan keluar. Nabi sebut satu jalan yang boleh selamatkan dia, satu jalan yang boleh keluarkan dia daripada neraka tu, bisyikit tamrah, sedekah. Maknanya siapa-siapa yang ada sedekah ketika itu, dia selamat. Kita sambung sikit tuan. Kita sambung. Kemudian Quran kata
Dalam hadis sahabat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas atau qal yuhkama bainan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata kullu mri'in, setiap manusia apabila dia berdiri di hari kiamat di padang mahsyar esok, fi dhilli sadaqatihi, dia berada di bawah dhil, naungan sedekah dia. Di hari kiamat esok, antara yang menjadi payung, pelindung yang menaungi kita apa dia? Sadaqatihi, sedekah dia. Tajuk kita ni bukan tajuk sedekah, tapi hadis tu dia sebut perkataan bisyikit tamrah tu, dengan sebelah tamar tu. Dia kata hampa tak ada apa nak bagi pun, kerak tamar tu bagi sebelah, boleh selamat daripada neraka. Nabi hadis sebut, hadis Ahmad ni sebut apa? Fi dhil sadaqah, dia duduk bawah sedekah dia sampai bila? Hatta yufsala bainan nas, sampailah manusia itu selesai diadili oleh Allah. Maksudnya kita akan dilindungi, dipelihara, diteduhkan diri kita ini daripada panas matahari yang orang tenggelam sebahagiannya di bawah payung sedekah. Hatta yusala bainan nas atau qal hatta yuhkam, sampai Tuhan jatuh putih hukum, habis semua masuk. Hadirin mukminin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Nabi kata inna sadaqata sir, sesungguhnya sedekah yang hampa pi bagi sir, dalam keadaan tersembunyi, tutfi'u ghadab, dia memadamkan kemarahan Tuhan ke atas hampa. Hadis Tabarani. Siapa yang nak memadamkan kemurkaan Tuhan pada dia, dia pergi sedekah sir dalam keadaan orang tak tahu. Kesemua hadis ni menunjukkan kelebihan sedekah. Dan yang paling besar sekali, sedekah menyelamatkan kita daripada neraka. Sebahagian riwayat ada satu laki-laki yang dia tak pernah buat apa-apa amalan. Bila dia tengok belah kiri tak ada amalan, dia tengok belah kanan tak ada amalan. Satu yang amalan dia, iaitu bila orang berhutang dengan dia, dia pemudahkan orang bayar, dia masuk syurga di atas sedekah tu. Kita azan Ustaz. Sekejap lagi saya buat kesimpulan sikit daripada hadis ni. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
Kita sambung sikit tuan. Kita habiskan kesimpulan. Dia kata apa? Dalam hadis ni sebut fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar. Dia tengok belah kanan, dia tak nampak apa. Dia tengok belah kiri, dia tak nampak apa, melainkan neraka. Dalam sebahagian syarah di kalangan para ulama, dia kata apa? Dia kata satu orang ni bila dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal, di antara perkara yang Tuhan akan tanya dia, bila dia berdiri yang dia tengok kanan, dia tengok kiri tu, dia nampak apa? Alam ab'ath ilayka rasulan fayuballighaka awamiri wa nawahi fayakulul abdu mawaqifan bala ya Rab. Nombor satu, Tuhan bila dia tengok kiri kanan, Tuhan tanya dia, dulu ku hantar pi kat hang rasul tak? Ada rasul tak pi kat hang? Fayuballighaka awamiri wa nawahi, dan dia pi bagi tahu benda yang aku larang, dan dia pi bagi tahu benda yang aku suruh. Betul tak? Ada tak sampai? Payuh tuan nak lepas. Tuhan tanya ada tak rasul yang pi. Pasal tu tuan-tuan, dalam agama ni Allah Ta'ala ajak kita supaya bersikap adil. Apa dia? Iqamatul hujjah. Satu orang tu kita tak boleh jatuh hukum sehinggalah kita memberikan peluang untuk dia mendirikan atau dia membentangkan hujah dia ataupun hujah kita pada dia. Sebab tu kita tak boleh kafirkan satu orang, tak boleh murtadkan satu orang, tak boleh hukum satu orang, melainkan iqamatul hujjah. Tuan-tuan, dia kata satu orang mudah nak kafir, bukan senang. Pertama kita panggil dia iqamatul hujjah, tegakkan hujah pada dia, bagi tahu dia ada apa syubhat dia penin tak mana kita jawab. Dia keliru tak mana kita perjelas. Lepas dah jelas terang, dia tanya kita jawab, dia tanya kita jawab apa semua, istitab. Kita suruh dia bertaubat. Panjang dia punya jalan dia. Tuhan dia maha adil. Dia buat tu supaya apa? Supaya dia nak bagi tahu keadilan dia. Dia tanya ada rasul bi? Ada. Lepas itu kita tak ada alasan. Jahil ni bukan alasan dah pada zaman kita. Kemudian dia kata, Allah Ta'ala tanya lagi. Dia kata, bala ya Rab, bala, benar wahai Tuhan. Fayaqulu jalla wa ala. Tuhan tanya dia lagi. Alam u'tika malan wa ufdil alayka minal ifdal ay uhsin ilayk ay a'taituka malan wa makannatuka minal infaqih wal istimta' bih. Bukankah dulu di dunia aku bagi reta, aku bagi kelebihan, kedudukan, bukan aku duk bagi semua dah? Dia kata bala. Maksudnya masa dia duk berdiri di hadapan Tuhan tu, antara soalan yang Tuhan lontarkan nak suruh dia jawab ni yang ni lah. Bukan ada rasul pergi kat hang. Bukan dia terang dah yang mana boleh buat, yang mana tak boleh buat. Pasal apa pergi langgar hak yang tak boleh, pasal apa pergi tinggal hak boleh. Bukan aku bagi dah rezeki, bukan bagi dah harta benda, pasal apa yang kufur ni. Itu antara benda yang Tuhan bangkitkan. Lepas tu dia tengok belah kiri. Dalam hadis kata dia tak nampak jalan untuk dia selamat. Dia tengok belah kanan, dia tak nampak jalan yang selamat. Pasal apa tuan-tuan? Kesimpulan yang kita boleh buat, manusia pada hari kiamat tuan-tuan, kita tidak bergantung pada orang lain. Pasal itu dalam hadis ni Nabi tekankan soal bersendirian tu. Nabi sebut laisa bainahu wa bainahu turjuman. Nak bagi tahu kepada kita semua ni, kita esok ni seorang diri. Saya dan tuan-tuan tak ada kira ni yang duk ta'assub pengikut ni, siapa-siapa saja. Esok hatta anak bini kita pun tak ada. Yang sebahagian dia sayang anak-anak dia, dunia dia pertahan. Kita kata anak buat salah, dia pertahan anak dia. Cikgu kata anak tu buat salah, dak, anak saya tak buat salah. Marah balik cikgu tu. Pertahan anak dia. Di dunia kita boleh pertahankan keluarga kita.
Saman orang lain. Sayang ke anak. Anak buat apa? Tak kata apa. Tak apa, esok aku jawab kat Tuhan. Oh, kemah. Quran kata, ni saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua. Antara benda yang kita bangga dalam dunia ni apa dia? Tafakhurun. Yang Quran kata mereka saling bangga membangga. Bila kita Quran cerita kita duk bangga apa? Pertama, amwal. Yang kedua, aulad. Pasal itu orang dia akan post di Facebook, dia akan post. Benda ni tak salah. Dia akan post apa? Kejayaan anak-anak. Anak dia berjaya apa. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan jenis kongsi kegagalan anak-anak. Pergi tempat kenduri. Anak macam mana? Anak aku bangga tu. Awak gagal semua. Oh tak. Tafakhurun artinya dia bangga. Tapi saya nak habaq tuan-tuan, hatta diri saya lah, siapa-siapa pun. Manusia dia berdiri di atas kaki sendiri. Kita tak akan berdiri belakang tok guru. Tadi saya pergi ceramah, ada tajuk. Dia isu kami duk mengaji kat ustaz. Ustaz kena tolonglah kami. Saya kata, hatta ustaz yang kita minta tolong, ni kan ustaz selebriti orang sayang, ra'i. Semua yang kita ra'i di dunia ni, yang orang sayang, orang hormat tu, dia juga akan jawab diri dia di hadapan Tuhan. Tuan-tuan tak boleh berkata, ni ya Allah, saya lalu dengan ustaz baik kami kamcin, saya tolong dia banyak. Okey, hang baik dengan ustaz. Okey. Oh, hang orang kanan ustaz. Okey. Tak payah tanya. Saya dengan Tok Imam duk minum pagi tiap-tiap pagi. Nak tanya juga. Oh, hang dengan Tok Imam baik ah? Tok Imam ada masalah, puan cari saya. Okey. Tok Imam tu pun sangkut. Hatta ustaz. Quran kata yauma la tamliku nafsin li nafsin syai'a. Tak ada. Saya tak boleh jawab bagi pihak tuan-tuan. Tuan-tuan kena panggil. Sangkut tak lepas. Ustaz noh. Mana Ustaz Mat? Tolong awak. Saya dulu mana pernah tak pergi kelas. Tolong jawab Ustaz. Awak pasal apa? Ada sangkut tak lepas sikit. Tak apa. Sabar. Allah benda kecil ya. Sebab tu saya rasa kadang-kadang kita tak asuk. Dan esok kita akan berbalah. Quran kata al-akhilla. Orang-orang yang dia baik di dunia tu, dia bersatu di dunia, esok dia akan bertelingkap di hadapan. Takhtasimun. Quran hadis kata takhtasimun, depa akan bertelagah, saling tuding menuding. Siapa suruh ikut saya? Ada saya suruh ikut? Kita nak kata apa? Sebab itu kita kata bukan ikut saya, ikut Nabi. Kalau tuan kata ikut saya tak suruh. Pasal apa hang buat macam ni? Saya ikut ustaz lah. Siapa suruh? Hatta setan pun akan guna benda yang sama. Dia kata siapa suruh? Bukan hang ajak, aku ajak tapi hang ikut. Betul tak? Dia hanya boleh ajak, tapi siapa yang menentukan? Pasal itu kita tak boleh blame dia. Pasal itu Nabi SAW larang sahabat. Sahabat naik unta kan, unta terpelencet. Dia kata, celaka setan ni. Nabi kata jangan blame dia. Bukan kita, saya kira tu dia pun dengan setan pun sangka baik. Bukan. Kita nak habaq dia tak ada kuasa. Syaitan tak boleh menguasai kita. Dia tak boleh memiliki kita. Kita yang menentukan pilihan kita. Tuan-tuan tak boleh esok di hadapan Allah troubleshoot. Pasal apa yang hang jadi macam ni? Syaitanlah dalang di sebaliknya. Oh, syaitan kah? Okey, hang lepas kita ambil ni. Sebab itu saya kata kita kawan kerana Allah. Dia salah kita tegur. Dan kalau kita nampak dia salah, kita tak payah ikut. Yang salah tu kita tak payah ikut. Sebab dia akan berlepas diri daripada kita. Tuan-tuan tahu berlepas diri, dia tak mau ada kaitan dengan kita. Tadi saya pergi
ceramah pada polis. Dia cerita dia ada buat satu serbuan di satu kondo. Sambil duduk makan tu dia cerita. Satu serbuan di satu tempat tu dadah banyak. Ada isteri, ada suami, ada anak lah seorang. 3 orang lah. Saya tanya, kalau macam tu tuan, dia charge siapa? Katalah kita pergi ambush rumah tu, ada dadah. Dalam rumah tu ada suami, ada isteri, ada anak. Charge tu atas siapa? Dia kata, kalau suami tu mengaku barang ni semua saya punya, bini saya tak tahu apa. Dia tanya, saya habaq dodoi. Dia tak apa abang banyak kat ni, dodoi. Dia tak tahu. Kalau macam tu, kalau suami tu mengambil tanggungjawab sepenuhnya, dia mengaku dia memiliki benda tu, isteri dia tak tahu. Kenapa? Sebab isteri ni banyak benda yang suami dia buat, dia tak tahu. Kerana suami dia ketum, dia tak tahu. Ayat apa abang? Ayat pegara. Bini-bini ni dia bukan tahu apa. Pasal itu Islam dia pelihara wanita ni, ada wali. Pasal dia mudah ditipu. Jadi kalau dia ambil tanggungjawab tu, bini lepas charge atas suami. Tapi kalau suami tu buat kalut, sebabnya tak tahu. Dia buat tak tahu. Dia ni kot. Dia pergi tuju bini dia. Dia ni kot. Sebabnya hang ke dia? Dia kot, saya tak tahu. Kalut. Tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan duduk dalam satu kereta. Kereta tu kena tahan. Barang tu orang lain bawa, dia tuduh tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam mana? Marah tak tahu nak kata. Itu yang kita akan jadi di akhirat esok. Bila kita salahkan syaitan, syaitan akan jawab di hadapan Tuhan. Di atas tindak tanduk itu, dia hanya ajak dan pengaruh. Kita yang menentukan, bukan salah dia. Hadirin mukminin, dalam agama, saya nak ingatkan tuan-tuan, hakikat kepada kehidupan kita ni, kita akan balik sendirian. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88, selalu kita dengar ustaz-ustaz kita baca. Quran kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu hari yang kita tengok kanan tak ada apa, kita tengok kiri tak ada apa, kita tengok depan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta benda yang kamu miliki, anak pinak yang kamu banggakan dengan kelulusan dan kedudukan yang besar itu, la yanfa', tak ada guna sedikit pun, Tuhan kata. Tu yang hampa tengok belah ni pun tak boleh tolong, tengok belah ni pun tak boleh tolong, tengok depan pun sangkut. Pasal apa? La yanfa', tak ada guna. Tuan-tuan, kalau saya cakap benda tu menghirih jiwa kita, dia kata, ustaz, tak payah tunggu akhirat, dunia pun tak guna dah. Ada 10 orang anak bersatu tak guna dah. Bukan kata akhirat, dunia pun tak tolong dah. Yauma la yanfa'. Pasal itu tuan-tuan, sayang anak ke, sayang harta, tuan-tuan kena ingat ayat ni. Yauma la yanfa'. Kemudian Quran ingatkan kita dalam surah Abasa yang kita duk baca selalu kan, ayat 34 dengan 37. Ni hari yang kita berdiri tengok kanan kiri ni. Dalam surah Abasa ayat 34 dengan 37. 34, 35, 36, 37 Allah kata apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saudara dia lari daripada dia. Wa ummihi wa abihi, mak dia, pak dia,
wa sahibatihi wa bani, kawan-kawan dan anak-anak. Ni Quran cerita ni. Hari kiamat tu yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Siapa pun tak tunggu, lari. Saya tengok satu cerita Korea. Cerita apa tu? Train to Busan. Cerita zombie kan. Cerita zombie tu seronok lah tengok cerita tu. Train to Busan. Satu benda yang menarik Train to Busan tu, dia nak kena lari daripada satu kereta api pergi satu kereta api tau. Satu kereta api pergi lari kereta api tu. Zombie-zombie ni duduk ligang kat belakang kan. Masa tu tuan-tuan, dia tak baca dah. Anak kau, kawan kau, dia nak kira dia nak boleh lepas gerabak sana, dia tanjak kepala kau ni, dia tolak pergi kawan tu, dia tutup. Dia tak fikir, kawan tu duduk panggil, tolong aku, minta maaf. Kalau aku tolong aku jadi zombie sama. Dia tak tinggal. Pasal orang nak fikir nak selamatkan diri tu. Yang penting pada hari itu, pada saat itu selamat diri. Yauma yafirul mar'i itu Quran kata apa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semua orang fikir urusan masing-masing. Masa kita tu tengok kiri kanan tu tak ada siapa mai tanya, macam mana? Lepas? Tak ada. Tak ada siapa mai duk tanya tuan-tuan, tanya khabar, tanya keadaan, tak ada. Masing-masing likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Hari ini kita makan tak lagi? Jom. Lama tak nampak hang sihat, tanya khabar, ambil berat dunia. Hakikat yang kita kena ingat. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita dapat daripada hadis ni, pengajaran ketika kita berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal, menjadi satu pengajaran kepada kita dan mengingatkan kita kepada hakikat yang akhirnya kita akan berdiri di hadapan Tuhan untuk bertanggungjawab di atas perbuatan kita tanpa ada siapa boleh tolong kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.